Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan sambung semula sesi PDPR kita. Okay, setelah kita melalui ujian pertengahan tahun, Dika sebagai trial lah buat kamu bagi calon-calon PKK. Jadi kita dah melalui ujian pertengahan tahun sebelum cuti hari itu. Jadi minggu ini kita akan sambung semula sesi PDPR kita. Baik, insyaAllah hari ini bagi tahun 5, Ustaz akan masuk kepada satu tajuk baru. Okay, sebelum kamu mulakan ujian tengah tahun hari itu, kita sempat masuk pada bahagian hukum mad wajib mutasil dengan mad jaiz munfasil. Jadi hari ini kita akan masuk kepada hukum mad far'i yang seterusnya, iaitu mad iwad dan juga mad arid li sukun. Yang ni barulah untuk tahun 5 dan juga sebagai ulang kaji lah untuk murid-murid tahun 6. Okey, insyaAllah. Jadi boleh tengok pada nota yang Ustaz dah tunjukkan pada skrin. Okay, InsyaAllah kita mulakan daripada mad iwad dahulu. Okay, sama-sama kita baca. Okay, mad iwad terjadi apabila memberhentikan bacaan sahaja. Dibaca dengan kadar panjang 2 harakat. Camkan bentuk-bentuk mad iwad melalui contoh-contoh di bawah ini. Okey, mad iwad ni macam mana? Awak nak tahu? Okey, mad iwad ini dia selalunya berada di penghujung ayat. Ataupun bila kamu nak berhenti pada satu tempat tu, dia akan jadi mad iwad. Dan macam mana? Bukannya setiap ayat yang kamu berhenti tu akan jadi mad iwad. Tidak. Mad iwad ini terjadi apabila terdapat baris tanwin fathatain. Mana baris tanwin, baris 2 atas. Dan selepas dia mesti ada alif. Selepas huruf yang bertanda fathatain ni, bertanda 2 baris atas ni, selepas dia mesti ada huruf alif. Jadi kat situ kamu dah tahu dah. Bila kamu berhenti saja dekat huruf yang macam ni, fathatain dia ada 2 baris dan selepas dia ada alif, bila kamu berhenti saja dekat situ, maka dekat situ kamu kena panjangkan sebanyak 2 harakat. Kamu kena panjangkan sebanyak 2 harakat. Sebabnya dia dah jadi hukum mad iwad. Kan sepatutnya kalau kita sambung, dia akan jadi macam ni kan. Okay. Sama-sama kita tengok dan sama-sama kita dengar bacaan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Butunihim naran wa sayaslawna sa'iran. Itu kalau kamu sambung. Butunihim naran wa sayaslawna sa'iran. Itu kalau kamu sambung. Okey. Kalau katakan Ustaz berhenti, contohnya butunihim nara. Itu akan jadi mad iwad. Kita tak boleh habiskan dia punya tanwin tu. Kalau kita habiskan naron, betul tak? Kalau dia jadi mad iwad, kita tidak berhentikan dia. Kita akan tukarkan baris ini menjadi satu baris di atas dan kita akan panjangkan dia menjadi 2 harakat. Okey, kita ulang balik sama-sama kita ikut. Butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Kena panjangkan sebanyak 2 harakat. Kita kena tukarkan dia kepada baris atas biasa dan kita kena panjangkan bacaan sebanyak 2 harakat. Okey, kita ulang semula. Contoh yang pertama, butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Okey, baik, kita tengok contoh yang kedua. Tadi huruf ra, dua-dua huruf ra. Jadi kali ini huruf lain pula. Okey. Kita tengok ayat yang kedua, contoh yang kedua. Okey, baik, bismillahirrahmanirrahim, sama-sama ikut. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Okey, ulang semula. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Sab'an ni pun ada juga di fathatain, 2 baris atas. 2 baris atas dan juga alif pada huruf ain ni. Kalau kita berhenti, dia akan jadi macam ni. Wa banaina fawqakum sab'a. Dia akan jadi mad iwad. Kita kena tukarkan dia
kepada satu sahaja baris atas dan kita perlu panjangkan bacaan pada berhenti tadi tu sebanyak 2 harkat. Kita tengok pula pada contoh yang ketiga. Okey, sama-sama ikut bacaan. Fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Kalau ikutkan, kalau bacaan biasa dia akan jadi illa azaban. Sambung teruskan ayat yang seterusnya. Tetapi kalau kita berhenti dia akan jadi illa azaba. Dia bukan jadi illa azaban. Tidak. Dia akan jadi illa azaba. Dia dah tak jadi fathatain, dia jadi fathah, satu saja baris atas dan kita kena panjangkan bacaan sebanyak 2 harakat. Itu kalau huruf alif. Ada juga dia akan jadi huruf ya tak ada titik ni. Contoh dia macam mana? Okey, sama-sama kita baca. Contoh yang keempat, wazidnahum huda. Kalau kita teruskan bacaan, wazidnahum hudan apa? Selepas itu sambunglah bacaan. Hudan. Kalau kita sambung bacaan. Kalau kita berhenti dia akan jadi wazidnahum huda. Walaupun dia tak ada alif, dia gantikan dengan ya tak ada titik. Sama juga kita kena tukarkan baris dal ini menjadi satu saja baris atas dan perlu panjangkan bacaan sebanyak 2 harkat. Dan itu alif dengan huruf ya tak ada titik. Kalau macam mana pula kalau huruf hamzah? Huruf hamzah pun sama hukumnya, menjadi mad iwad juga. Kita perlu panjangkan sebanyak 2 harkat. Okey, sama-sama kita baca. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaa. Abinaa. Tak boleh lah. Abinaa. Tak boleh. Kita kena panjangkan sedikit. Abinaa. Panjangkan sebanyak 2 harakat. Ingat, hujung dia mestilah alif ataupun ya tak ada titik ataupun huruf hamzah semata-mata berbaris fathatain. Binaa. Kalau kita berhenti, kalau kita hentikan dia. Kalau sambung-sambunglah. Kalau sambung dia tak jadi mad iwad. Contohnya was-samaa bina'an wa. Kalau selepas itu kamu sambung, dia dah kira bukan mad iwad. Kalau kita berhenti, barulah dia jadi mad iwad. Bina'a. Sama juga, dia boleh juga, huruf hamzah ini boleh juga dihadirkan dengan huruf alif juga. Kiltal jannataini atat ukulaha walam tazlim minhu syai'a. Dia tetap jadi mad iwad juga walaupun huruf hamzah ini didatangi dengan huruf alif di belakang dia. Selepas dia tu didatangi dengan huruf alif, dia tetap menjadi mad iwad. Tetapi kalau huruf lain, Allahumma salli alaihi wasallam. Kalau huruf lain contohnya dekat bawah ni, sorry lah kalau tak nampak. Okey, okey boleh nampak. Ustaz tak boleh nak pergi kat sini. Nanti dia keluar benda hitam ni kan. Okey, jadi awak boleh tengok yang bawah sekali tu contoh dia haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihah. Kita tak boleh buat alihata, tak boleh. Sebab dia huruf ta, dia bukan huruf hamzah. Huruf hamzah sahaja yang boleh dijadikan sebagai mad iwad. Jadi kalau kamu berhenti, dia bukan jadi mad iwad. Dia jadi hukum berhenti sajalah. Alihah. Tak boleh. Alihata. Tak boleh macam tu. Kena buat alihah. Kena matikan seperti biasa. Dia bukan huruf ta maftuhah. Kalau huruf ta maftuhah terbuka macam ni, huruf ta maftuhah. Alihat. Ni ta marbutah. Jadi kena alihah kalau kamu matikan dia. Okey, selesai mad iwad. Okey, ingat kalau mad iwad, kalau kamu berhentikan tanwin, berhentikan tanwin berbaris atas, belakang dia mestilah huruf alif ataupun huruf ya tak ada titik, ataupun kalau huruf hamzah tu sendiri berbaris fathatain, berbaris tanwin atas. Kalau huruf hamzah ini hadir dengan alif pun dia akan jadi
mad iwad juga. Okey, baik. Selesai pasal mad iwad, kita akan tengok pula mad arid lis sukun. Okey, sama-sama kita baca nota pendek dia. Mad arid lis sukun. Hukum mad arid lis sukun terjadi apabila huruf akhir dimatikan kerana memberhentikan bacaan dan sebelum huruf akhir itu terdapat bacaan mad asli. Okey, ingat semula mad asli yang Ustaz ajarkan sebelum ni. Mad asli ada 3 huruf sahaja. Dan kiranya kalau huruf-huruf itu mati, dia akan menjadi mad asli. Contohnya ada 3 huruf. Yang pertama huruf alif berbaris mati. Kedua huruf waw berbaris mati. Dan juga yang ketiga adalah huruf ya berbaris mati. Jadi itu adalah huruf-huruf mad asli. Apa beza dengan mad arid lis sukun? Mad arid lis sukun ni kamu boleh jumpa bila kamu di penghujung ayat. Bila kamu matikan ayat tersebut dan pada kalimah yang terakhir itu terdapatnya huruf mad asli. Alif, waw, ya tadi tu. Jadi dia akan bertukar menjadi mad arid lis sukun. Okey, kadar bacaan, kadar harokat untuk kamu baca mad arid lis sukun ada berapa? Ada 3 cara. Dibaca dengan kadar. Yang pertama 2 harakat, yang kedua 4 harakat, dan yang ketiga adalah sebanjang 6 harakat. 2, 4, 6. Ingatlah sifir 2. Dia boleh dibaca dengan 2 harakat ataupun 4 harakat ataupun 6 harakat. Cumanya syarat dia perlulah seragam. Setiap yang kita matikan tu, setiap penghujung ayat tu kita perlu ikut. Kalau 2 semua kena 2. Kalau 4 semua kena 4. Kalau 6 semua kena 6. Ustaz tahu kamu tak faham lagi, nanti Ustaz tunjuk contoh. Okey, tak apa, kita tengok contoh ayat yang disediakan. Lepas ni Ustaz tunjuk contoh. Okey, kita tengok ayat contoh ayat yang pertama. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. Kita matikan nar ni kan. Okey, dan dekat masa kita matikan ini, ada tak huruf mad asli dekat sini? Ada. Huruf mad asli apa? Huruf alif bertanda sukun. Dia tak ada baris. Alif tu tak ada baris. Jadi bila kita matikan, kita perlu panjangkan. Tak kisahlah nak 2 harakat ke, 4 harakat ke, ataupun 6 harakat. Sebab ianya dikira sebagai hukum mad arid lis sukun. Cuba tengok. Huruf nun berbaris atas bertemu dengan huruf alif mad. Alif mad asli. Sebelum huruf ra. Sebelum kita matikan dengan huruf ra, ada hadirnya alif yang tak ada baris. Bila tak ada baris ni, matilah. Dia matilah. Huruf akhir, huruf ra, dan dimatikan kerana memberhentikan bacaan. Ashabun nar. Itu kalau 2 harakat. Ashabun nar. Itu kalau 4 harakat. Ashabun nar. Itu kalau 6 harakat. Boleh pilih. Nak 2 ke, nak 4 ke, ataupun nak 6. Bila kamu matikan penghujung ayat. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okay. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika hum ala hudam mir rabbihim. Yang ini tidak dikira sebagai mad arid lis sukun. Sebab apa? Sebab tak hadir. Tak ada pun huruf mad asli dekat sini. Huruf alif tak ada baris pun tak ada. Huruf waw tak ada baris pun tak ada. Huruf ya tak ada baris pun tak ada. Bihim. Tak ada hadirnya huruf mad asli. Jadi dia bukan dikira sebagai mad arid lis sukun. Tidak. Jadi kita sambung semula. Wa ulaika humul muflihun. Jadi mad arid lis sukun ke tidak? Jadi. Sebab cuba kamu tengok pada 3 huruf terakhir ini, hadirnya huruf mad asli. Huruf waw tak ada baris. Jadi dia bertukar menjadi hukum mad arid lis sukun. Jadi bolehlah baca panjang dia sebanyak 2 harakat ke, 4 harakat ke, ataupun 6 harakat. Okey, kalau 2 harakat macam mana? Humul muflihun. 2 harakat saja. Okey, kalau 4 harakat, humul muflihun. 4 harakat. Okey, 6 harakat macam mana? Humul muflihun. Itu 6 harakat.
huruf ha berbaris depan bertemu huruf waw mat. Waw mat ni, waw tak ada baris ni, waw mat ni. Mat aslilah, ada huruf mat aslilah sebelum dimatikan dengan huruf nun. Huruf akhir huruf nun. Dan dimatikan kerana memberhentikan bacaan. Dan sebelum kita matikan huruf nun ini, dia hadir huruf waw tak ada baris. Waw tak ada baris ni huruf mat asli. Macam tadi Ustaz kata, kalau ma'arif sukun ni kita perlu seragam. Kalau 2 semua 2. Kalau 4 semua 4. Kalau 6 semua 6. Macam mana tu Ustaz? Tak faham. Okey, tak apa. Macam ni. Ustaz tunjuk contoh. Okey, kita tengok pada surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Okay, kita tengok pada surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ni adalah contoh terbaik bagi hukum mad arid lis sukun. Okey, kita tengok. Okey, kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim adalah mad arid lis sukun sebab dekat 3 huruf terakhir ini hadirnya huruf mad. Huruf mad asli huruf apa? Huruf ya tak ada baris. Jadi dia jadi hukum sebagai mad arid lis sukun. Alhamdulillahirabbil alamin. Mad arid lis sukun sebab ada huruf ya. Huruf ya ni huruf mad asli. Okey, teruskan lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Ada ya. Ada ya, jadi menjadi mad arid lis sukun. Maliki yaumiddin. Pun mad arid lis sukun sebab hadirnya ya tak ada baris. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pun hadirnya huruf ya. Ihdinas siratal mustaqim. Mad arid lis sukun. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lin ni pun mad arid lis sukun. Apa maksud Ustaz kalau kamu pilih 2 harakat semua kena seragam 2 harakat, bila kamu pilih 4 harakat semua kena seragam 4 harakat, bila kamu pilih 6 harakat semua kena seragam 6 harakat. Maksud Ustaz macam mana? Maksud dia macam ni. Kalau dalam satu surah, macam ni lah contohnya surah Al-Fatihah kan. Kamu tengok setiap hujung dia ni merupakan mad arid lis sukun. Rahim, min, haim, din, ain, qim, lin. Semuanya adalah huruf mad arid lis sukun. Dan bila kamu baca satu saja ayat ni, kamu baca satu saja hukum mad arid lis sukun ni sepanjang 2 harakat, jadi semuanya kamu kena baca sepanjang 2 harakat. Sepanjang 2 harakat. Contohnya Rahim 2 harakat, Alamin 2 harakat, Rahim 2 harakat, Middin 2 harakat, Nasta'in 2 harakat, Ihdinas siratal mustaqim 2 harakat, Waladdallin 2 harakat. Tak boleh lah. Kejap ini 4, kejap ini 2, kejap ini 6. Tak boleh. Kena seragam. Kalau katakan contohnya, ini 2 kan. Bismillahirrahmanirrahim 2 harakat. Alhamdulillahirabbil alamin 6 harakat. Ar-Rahmanir-Rahim 4 harakat. Macam tu tak boleh. Kena baca seragam. Kalau daripada Bismillahirrahmanirrahim ni 2 harakat, semuanya kena 2 harakat. Bismillahirrahmanirrahim 2 harakat. Alhamdulillahirabbil alamin 2 harakat. Ar-Rahmanir-Rahim 2 harakat. Maliki yaumiddin 2 harakat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 2 harakat. Ihdinas siratal mustaqim 2 harakat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 2 harakat. Dal ni hukum mad lain. Yang ni lin. Waladdal. Yang tu hukum mad lain. Yang tu nanti Ustaz ajar. Lin ini. Lin. Yang itu adalah mad arid lis sukun. Jadi kena seragam. Kalau 2 harakat daripada awal ayat sampai habis kena 2 harakat. Baik. Ustaz rasa sampai itu sahaja bagi hukum
mad iwad dan juga mad arid sukun. Okey, untuk bahagian mad far'i yang lain kita akan sambung pada sesi yang akan datang. Jadi untuk latihan nanti Ustaz akan bagi dalam grup. Okey, jadi Ustaz harap kamu boleh buatlah. Okey, insya-Allah. Sampai itu sahaja dahulu untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.